Maka salah satu mesti ianya akan berkekalan di saat keyakinan kepada Allah. Mesti berkekalan. Tapi bagaimana caranya? Yang ini ditulis dan diajar kepada kita caranya. Baik. Perangan kedua tu ialah keyakinan yang berterusan akan ada dalam diri kita bila fi ghaibatika anka, ialah pada lenyapnya diri kamu daripada diri kamu. Apa maksud? Tengok nota kaki angka 43. Kecewa sampai sekarang kekal. Sepatutnya rasa kecewa tu tak payah kekal lah. Lupakan. Rasa sedih, lupakan. Rasa susah, lupakan. Yang kena ingat berterusannya rasa senang, rasa seronok, rasa gembira. Tapi berapa ramai orang sampai hari ini masih merasai kesedihan. Betul ya? Alhamdulillah. Bila mana majoriti dah kata betul-betul lah. Yang ni saya tak tanya sebab minoriti. Alah ustaz, tak adalah, bukannya menyisihkan. Termasuklah kita. Maka salah satu mesti ianya akan berkekalan di saat keyakinan kepada Allah. Mesti berkekalan. Tapi bagaimana caranya? Yang ni ditulis dan diajar kepada kita caranya. Baik. Perangan kedua tu ialah keyakinan yang berterusan akan ada dalam diri kita bila fi ghaibatika anka, ialah pada lenyapnya diri kamu daripada diri kamu. Apa maksud? Tengok nota kaki angka 43 tu. Yang ni dah ulangan-ulangan yang sebelum ni pun dah ada juga. Apa makna lenyapnya diri kita daripada diri kita? Iaitu lenyapnya kamu daripada penyaksian hatimu sehingga kamu menyaksikan hanya Allah sebagai wujud yang mutlak. Sedangkan wujud dirimu dan semua makhluk sebagai wujud yang muqayyad. Apa makna wujud yang muqayyad? Berkait dengan penciptaan Allah kepadanya. Jadi persoalan paling mudahnya ialah hendaklah kita ni lenyap dengan satu penyaksian hati kita bahawa diri kita ni bukan wujud dengan diri kita. Diri kita ada bukan dengan diri kita. Diri kita pandai bukan sebab kita. Apa lagi? Diri kita kaya bukan kerana kita usaha semata-mata. Diri kita apa? Segala-galanya lah apa yang ada hari ni. Kecuali segala apa yang ada hari ni dengan sebab Allah yang wujudkan kita, Allah yang beri kepada kita, Allah yang anugerahkan kepada kita, Allah yang segala-galanya. Maka perkataan ini, perasaan ini mesti akan akan berada dalam jauh di lubuk hati kita dan melenyapkan diri kita daripada merasai diri kita. Itu maksudnya. Sehinggalah rasa dalam diri ini hanyalah Allah. Segala-galanya dari Dia. Segala-galanya pemberian Dia. Segala-galanya adalah anugerah Dia. Segala-galanya dengan izin Dia. Siapa Dia? Allah. Di saat kita melenyapkan diri kita, melenyapkan sandaran kepada diri kita, seluruhnya sandaran kepada Allah, ketika itu yakin kita akan berkekalan dengan Allah dan akan bertambah. Okey ya? Bahasanya agak dalam sikit. Bahasanya agak orang panggil apa? Orang panggil apa nak bahasa lainnya? Agak jauh membawa kita sehingga seolah-olah kita kena menafikan seluruh diri ini dan mensabitkan hanyalah Dia, Allah. Jadi aku tak pandai, ya Allah yang pandai. Maka kalau aku ni tak pandai, aku ni jahil, aku tak tahu apa-apa, maka aku kena bergantung sepenuhnya dengan Dia. Dengan apa? Dengan ilmu Allah. Kalau kita ni jahil, bergantung dengan ilmu Allah. Mana ilmu Allah? Sebahagian kecilnya Allah curahkan dalam Al-Quran. Tapi ilmu Allah ini lebih luas daripada itu, tanpa sempadan. Apa lagi kita nak bagi tahu? Aku lemah. Apa lagi? Aku kerdil. Maka yang berkuasanya, yang kuatnya, yang gagahnya, yang perkasanya, Dia, iaitu Allah. Maka aku kena bergantung seluruhnya dengan kekuatan Allah dan menafikan seluruh kekuatan aku. Jangan pernah rasa diri itu kuat. Kerana sememangnya diri ini nak bawa diri sendiri pun tak mampu. Apa yang kuat? Nak jaga diri sendiri pun tak boleh. Apa yang kita kuat? Apa yang hebat? Nak jamin keselamatan diri sendiri pun, nak jamin diri tak sakit, diri tak kecewa, diri tidak sedih, diri tidak penat, diri tidak mati pun tak mampu. Jaga diri sendiri, nak jaga orang lain, nak bagi jaminan pada orang lain. Oh, tapi bercakap bukan main lagi. You jangan risau, you duduk dengan I, you selamat. You jangan risau, you duduk dengan I, you akan bahagia. You jangan risau, you duduk dengan I akan settle semuanya. Wah, hebat rasa diri. Orang ni akan makin hari makin lemah. Sehingga
Allah nak buat kat dia sampai satu masa dia sendiri pun tak mampu nak menyelesaikan masalah dia. Supaya Allah, kenapa Allah buat begitu? Allah nak sedarkan kerana dia tak sedar diri. Allah nak insafkan dia kerana dia tak insaf siapa diri dia. Tapi di saat kita bergantung sepenuhnya pada Allah, tengok Nabi Musa sampai kepada satu tahap batas lautan yang luas. Yang ada pengikut-pengikut yang lemah. Dikejar oleh tentera-tentera yang begitu gagah, yang begitu perkasa, yang begitu sekali ramai. Yang ada pada tangan Nabi Musa tongkat. Kalau M16 pun okey juga kan. Okey lah sikit lah. Pusing balik tembak Fir'aun seorang tu jadilah. Ini tongkat. Akhir sekali Allah nak datangkan ke dalam hati Nabi Musa alaihissalam dengan guna tongkat tu apa buat? Buat apa? Pukul laut tu. Subhanallah. Macam mana tu? Tapi Nabi Musa seorang Nabi yang diberi keyakinan oleh Allah. Kerana Nabi ni, dia telah menyerah seluruhnya dirinya pada Allah dan menafikan seluruh dirinya. Maka pukul laut terbelah. Kalau kita pun kita akan fikir juga kan. Tapi Nabi Musa ni banyak kali kaumnya nak minum air, Allah kata apa? Idrib bi'asakal hajar. Tongkat tu pergi pukul batu tu. Kita pun tak logik kan. Kenapa pula tongkat pukul batu? Tongkat ni cucuk ke dalam tanah biar keluar air. Itu logik sikit lah. Ya mungkin dalam tu ada mata air kan. Cucuk sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam, dia hentak-hentak kaki dia kan keluar air. Hentak kat mana? Hentak kat tanah. Itu kita kata okey sikit lah. Itu pun dah tak logik tau. Itu pun cuba hentak kaki tu keluar tak. Itu pun apa tu? Yalah itu yang Allah nak bagi tahu. Tapi pegang tongkat daripada kayu, kalau tongkat tu besi boleh pecahkan batu, lagi logik sikit lah. Tapi kayu dari kayu pukul batu terpancat. Allah nak apa tu? Allah datangkan keyakinan. Di saat bila? Di saat kita menafikan segala-galanya diri kita dan menyandar segala-galanya kepada Allah. Okey ya, boleh faham insya-Allah ya. Hari ni minta maaf lah, saya baru sampai semalam. Rasa penat sikit. Jadi duk fikir dah tadi sudah nak mengajar macam mana ni? Mengajar dalam kepenatan. Jadi saya nak santai-santai lah, boleh lah ya. Santai-santai. Tapi taklah penat sangat. Dia penat zahir tak apa, penat batin pula dah. Subhanallah. Ni penat hati. Penat dah. Saya terlupa lah. Saya minta izin sekejap ya. Sebab biasanya ada orang minta orang jauh-jauh. Sabah, orang Brunei. Dia minta apa buat juga ni. Lupa pula dah. Ya kalau mudahnya macam tu. Tapi dia orang ni lupa. Okeylah. Allah. Dia selalu sebut Allah daripada jiwa dan hati kita insya-Allah. Moga-moga kita tak pernah satu detik pun lupa pada Allah. Okey, itu konsep pertama. Menyaksikan dalam hati kita. Apa menyaksikan dalam hati? Merasai. Sehingga rasa itu menyaksikan hanya Allah dan menafikan penyaksian kepada diri kita. Dan diri kita ini segala-galanya dari Allah. Okey, kemudian wa wujuduka bihi. Dalam masa yang sama menyaksikan wujud kamu, adanya kamu, apa yang kamu miliki pada hari ini hanyalah dengannya. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud? Nota kaki angka 44 tu. Maksudnya dirimu sememangnya mempunyai kewujudan yang hakiki di luar minda. Diri kita ni wujud, bukan tak wujud, ada, bukan tak ada. Tapi bukan hakikat ada. Bukan sebenar-benar ada, bukan adanya dengan sendirinya. Kenapa diulang balik begitu? Supaya tidaklah kita rasa apa ya? Bimbang juga. Ulama ni dia bimbang, takut bila mana dah nafikan segala diri kita, hanya Allah sahaja, kemudian dia pun berdiam diri lah. Tak payah usaha lah kalau macam tu. Tak payah belajar lah. Dia belajar pun bodoh juga. Ada orang dia fikir pelik. Dah sebab belajar pun bodoh juga. Sebab yang alim hanya Allah. Tak payah bekerja lah, tak payah jadi kaya lah. Ya sebab kerja-kerja pun tak kaya juga. Sebab yang kaya hanya Allah. Ini orang terbalik pemahaman dia. Ya.
Kaya tak ada masalah, tapi janganlah kita rasa diri kita kaya sehingga hilang pergantungan kita kepada Allah. Akhir sekali yakin kita hanya pada harta, bukan pada Allah. Akhirnya, akibatnya kita akan mati, kita tinggalkan segala harta, ketika itu nak bergantung dengan siapa? Nah, Allah apa dah hati dengan harta kan? Jangan kejap dengan harta, kejap dengan Allah, kejap dengan orang, kejap dengan Allah. Jangan. Macam kita lah. You yakin tak pada I? Yakin. Tapi nanti I nak orang lain lagi. Kalau macam tu, orang lain je lah. Ya. Tadi minta tolong kita. Kemudian dalam masa yang sama nak minta tolong orang lain, benda yang sama. Kita pun pergi buat benda tu, dia pun pergi buat benda tu. Habis siapa yang nak kena buat ni? Tak apalah. Tapi I yakin kat you lah. Kalau yakin kat kita lah. Kita boleh buat lah benda tu. Kalau kita tak boleh buat, jangan kata kita boleh. Tak apalah, saya tak boleh bagi orang lain. Allah, ada tak benda yang dia tak boleh buat? Mana ada? Semuanya ini Allah yang cipta, Allah yang buat, Allah yang takbir, Allah yang urus, Allah yang segala-galanya. Maka jangan berbelah bahagi hati kita dengan Allah. Allah ni salah satu benda yang dia tak suka sangat, berbelah bahagi dengan dia. Apa makna? Syirik. Berbelah bahagi itu maknanya syirik. Ada waktu takut pada Allah, ada waktu berharap pada Allah, ada waktu, tapi ada waktu-waktu lain tidak ada Allah dalam diri kita. Bahkan diri kita sendiri rasa lebih hebat daripada Allah. Aku kaya, aku hebat, aku kuat, aku berilmu, aku apa? Aku ramai pengikut, semuanya aku. Jadilah Fir'aun tu. Aku Tuhan. Sudah. Mula-mula rasa aku kaya. Fir'aun mesti dia kaya. Betul ya? Kemudian Fir'aun mesti dia rasa kuat. Dia tentera dia ramai. Fir'aun mesti dia rasa megah kerana jawatan dia tinggi. Fir'aun mesti dia rasa bijak kerana dia boleh buat piramid itu sampai sekarang tak hancur, boleh kekal. Boleh bayang tak dia punya teknologi dia? Bila mana dia rasa bijak, dia rasa pandai, dia rasa dia rasa kuat, akhir sekali dia rasa Tuhan lah. Itu dia bahayanya. Akhir sekali segala-galanya aku. Yang ni yang tak nak ni. Akhir sekali semua orang lain tak pandai, dia seorang pandai. Orang lain semua tak kuat, dia seorang kuat. Orang lain semua tak apa. Tak ada idea, idea dia habislah. Orang ni biasanya habis dia. Macam apa yang ada hari ni lah kan. Semua dia. Orang lain semua. Semua salah. Orang lain semua masuk neraka, dia semua masuk syurga. Mulianya dia. Okey ya? Alhamdulillah. Jadi ulang balik. Maksudnya dirimu sememangnya mempunyai kewujudan yang hakiki di luar minda, tetapi tidak mutlak dan tidak sendiri. Kita ada, tapi kita tidak ada dengan sendirinya. Kita bergantung dengan Allah. Kerana wujud dirimu mempunyai hubungan dengan kewujudan, kekuasaan, kehendak dan ilmu Maha Pencipta. Paling-paling kuranglah kita kena ingat, diri kita ni ada kerana adanya Allah. Kalau Allah, tak boleh cakap gitu. Ya, tak boleh. Kalau Allah tak ada, tak adalah kita. Tak mungkin. Allah tetap ada. Kita yang tak ada. Mungkin ada, mungkin tak ada. Maka adanya kita ni sebab Allah tu Tuhan yang maha wujud, maha ada. Dia yang mengadakan kita. Yang kedua, adanya kita dengan kekuasaan Allah. Kerana Allah, kenapa kita boleh diwujudkan? Allah berkuasa. Ya. Bahkan bukan setakat Allah berkuasa mewujudkan diri kita, Allah berkuasa mewujudkan segala-galanya. Apa yang ada, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa, yang kita fikir, segala-galanya. Yang kedua, kita terikat dengan kehendak Allah. Allah cipta kita dengan kuasanya. Pertama, dia ada. Sebab tu dia boleh adakan kita. Kalau dia tak boleh kita tu. Tapi kalau dia nak bagi tahunya ialah Allah itu ada, maka dia adakan kita. Dengan kenapa dia boleh adakan kita? Sebab dia berkuasa. Dan dengan kuasa itu dia berkehendak. Maka adanya kita ini dengan kehendak Allah. Sebab tu kita tak pilih kita nak jadi lelaki atau jadi perempuan. Dia yang tentukan dengan kehendak dia. Sebab tu kita tak boleh pilih nak lahir di mana. Macam mana nak pilih? Lahir pun tak belum. Kan ada orang angan-angan nak buat pilihan. Dia lahir pun belum. Pilihan apa? Maka maknanya kita lahir sekarang ni dengan kehendak dan pilihan Allah. Maka terima je lah. Dan jangan pandai-pandai nak buat pilihan sendiri. Sebab tu adanya istikharah. Ya, istikharah dulu. Nak cakap ya atau tidak, istikharah dulu. Nak kata ya atau jangan, istikharah dulu. Kadang-kadang kita ni tak payah. Tak payah apa? Saya tak suka. Oh, you yang tak suka. Kalau Allah suka? Itulah ayat Quran suratul Baqarah. Apa ayat tu? Asa an tuhibbu syai'an wa huwa
syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa boleh jadi, saya terus terjemahlah. Boleh jadi apa yang kamu suka tu itu buruk untukmu. Ya. Dan boleh jadi apa yang kamu benci itu itulah yang baik untuk kamu. Ya, benci tak nak apa. Tak nak itu, tak nak ini. Rupanya itu yang paling baik. Boleh ya? Sebab pilihan Allah. Maka di saat kita dilahirkan jadi perempuan, lahir di mana, redha dan gembira sebagai diri kita. Jangan cuba-cuba nak jadi lelaki. Dan tak akan mungkin jawab jadi. Sama juga lelaki. Terimalah. Ya, saya lembut sikit macam mana? Okeylah, lelaki lembut. Lebih baik lelaki lembut daripada lelaki yang kasar, keras, bengis. Okey ya? Sebab tu cukuplah. Saya kadang-kadang rasa hurai ni cukuplah sikit, cukuplah. Sebab saya yakin puan-puan tuan-tuan ada kat depan ni cepat faham. Betul. Sebab saya rasa dah cukup, dia kata faham dah. Dia mengajar dengan hati ni dia okey. Mengajar dengan akal ni dia rasa dia je pandai. Boleh faham insya-Allah ya saya kata. Ada orang ni yang dia rasa pandai sangat tu sebab dia mengajar dengan akal dia. Dia ingat dia seorang pandai. Mungkin yang ada kat depan jauh lebih genius, lebih bijak. Sepatah kata dah faham. Dia mengajar daripada tadi orang tak faham. Betul. Mengajar dengan hati. InsyaAllah sampai dengan rasa. Dan rasa itulah hakikat faham. Dan hati ni kadang-kadang dia hidup. Bukan kadang-kadang dah, memang dia hidup. Ya, dia hidup. Dia akan bagi tahu. Dah cukup. Orang dah faham. Masa tak perlu rugikan. Apa lagi? Allah, kita ni ada berkait dengan Allah tu ada. Allah berkuasa. Allah berkehendak membuat pilihannya mengikut dirinya, kehendaknya. Dan ilmu Allah. Ini 4 ni kita perlu ingat ni. Hubungan kita secara nyata. Yang lain sebenarnya seluruh diri ni, hidup dan mati ni, susah dan senang ni, sakit dan sihat ni, apa lagi? Sedih dan gembira ni, seluruhnya ini tak ada satu saat pun terlepas daripada berhubungan dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, bermuamalah dengan Allah. Tak ada. Tapi secara besarnya, kasarnya, perlu ingat yang ni. Yang 4 ni. Wujud Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah dan ilmu Allah. Maka hidup dengan ilmu Allah. Jangan cuba-cuba hidup dengan ilmu sendiri. Ilmu Allahnya yang Allah datangkan melalui baginda Nabi yang namanya wahyu, iaitu Al-Quran. Dan Nabinya sunnah. Itu seluruhnya ilmu di situ. Tak payahlah rasa bijak, rasa pandai. Kemudian membelakangkan Al-Quran. Sebab tu sampai sekarang ada beberapa perkara yang tak akan selesai lah. Ya ke? Mana fakta, mana data? Orang tanya kita. Ustaz cakap ni ada data ke? Ustaz cakap ni ada fakta ke? Tidak ada satu fakta yang paling nyata, data yang paling jelas di saat orang yang membelakangkan Al-Quran, tak nak rujuk Quran, tak nak berpandukan Quran, maka Allah tak akan bagi untuk diri dia menyelesaikan. Hatta masalah dia pun tak mungkin selesai, apatah lagi dia nak selesai masalah orang. Mana dalil Quran dalam surah Taha? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sesiapa yang tolak peringatan-peringatanku dalam Quran, aku akan sempitkan hidup dia. Ataupun fa inna lahu, sesungguhnya bagi dia ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Kalau dia sendiri tu dah sempit, akal dia sempit, jiwa dia sempit, hidup dia sempit, dia nak selesaikan masalah dunia ni. Mustahil. Dahlah dunia dia tak boleh selesaikan diri dia. Dia nak selesaikan orang, lagi tak boleh. Akhirat nanti, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan himpunkan orang-orang yang membelakangi Quran ini, tolak Quran ni, tak nak ikut panduan Quran ni dalam bab apa pun, kami akan himpun di akhirat nanti dah kena buta. Allah akan butakan mata dia. Okey, sekarang you boleh melihat. Okey, lihatlah apa yang nak lihat, tapi Allah akan butakan you. Akhirat nanti, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kemudian dia tanya pula Allah, muka tak malu. Dia tanya Allah apa? Lima hasyartani a'ma. Wahai Allah, kenapa kau butakan aku? Lima hasyartani a'ma. Wa qad kuntu basira. Sedangkan aku sebelum ni di dunia, aku boleh melihat. Kenapa kau butakan aku? Allah kata apa? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah, ya, kami butakan manusia-manusia yang kami datangkan ayat-ayat kami. Kadzalika atatka ayatuna. Demikianlah kami datangkan ayat-ayat kami, fanasitaha. Kamu buat-buat lupa. Ya, atau kamu lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini
Kami tak peduli kepada kamu. Ikut kamulah, kamu nak buta pun. Kami lupa pada kamu. Nampak ni? Maknanya orang yang ada atas muka dunia ni, dia rasa hebat dengan ilmu dia, sehingga dia membelakangkan Quran. Dia tak akan mampu menyelesaikan masalah dia. Bahkan dia tak akan mampu menyelesaikan masalah orang lain. Akhirat nanti lagi dia terkapai-kapai, terumbang-ambing, Allah butakan mata dia. Buta dunia okey lagi lah. Kita tengok berapa ramai orang buta. Betul ya? Okey dia. Dia boleh hafal Quran. Kadang-kadang kita pula yang malu kat dia. Buta, ya buta. Qori. Buta, qori. Macam saya pernah cerita tu kan. Saya, Ustaz Dasuki, ada apa sahabat-sahabat saya tak ingat yang lain-lain, pergi ke masjid bulat di Mesir tu, dia ada nama masjid tu, tapi masjid tu dia buat bulat, Masjid Apollo kan. Masjid bulat macam mana? Yang dekat mana satu tu? Masjid bulat. Kat BJ tu. Saya baru ni bulan Ramadan pun ada pergi kuliah. Tu masjid bulat tu. Di sana ada masjid bulat. Tapi kita panggil Masjid Apollo. Okey, pergi. Saya tasmik. Pegang Quran sebelum nak tasmik tu, baca kat rumah lagi, baca kat masjid lagi, tunggu giliran lagi. Kemudian, okey tutup, dia kata, bawa Quran dia. Dia pun tahu kita bawa Quran. Syekh ni buta, dia ni buta. Bawa Quran, tutup. Tutup Quran. Okey, baca. Baca, tak ingatlah ayat paling bawah. Saya ingat masa tu surah Baqarah juzuk kedua. Juzuk kedua ni juzuk yang agak sukar sikit nak hafal. Tambah-tambah yang akhir-akhir tu, yang cerita bab talak apa semua tu. Tu ayat dia itu sikit. Kalau kita pergi masuk untuk ujian di Al-Azhar, ujian Quran, itulah yang dia tanya. Okey, baiklah. Akhir sekali tak ulang. Dia kata okey, tak ingat ya? Tak ingat. Ulang balik. Ulang daripada awal lagi atas. Ulang balik sampai situ tak ingat. Okey, buka Quran tengok. Kita pun buka Quran tengok. Yalah, dah gelabah depan syekh satu kan. Cari tak jumpa pula dah. Cari tak jumpa. Dia cakap apa tahu? Dia kata, jumpa tak ni? Tak jumpa syekh. Okey. Kamu buka Quran yang ayat kamu baca tu, dia pejam ni, sebab tu saya pejam mata ni kan. Pejam mata. Dia kata ayat yang kau lupa tu, muka surat sekian, muka surat tu berada belah kanan, ayat tu duduk bawah. Akhir sekali saya cakap apa? Aku ke syekh yang buta sekarang ni? Jawabnya, aku yang buta. Berapa ramai orang buta. Kami ni, Ustaz Dasuki sekali, kami beberapa orang sahabat, yang celek-celek ni, yang bawa Quran, pegang Quran, tengok Quran ni, pergi tasmik dengan syekh yang buta. Maknanya dunia ni kalau buta, okey lagi lah. Okey, berapa ramai orang buta, anak dia ramai tahu. Tak kata dulu. Yang celik ni kadang-kadang sampai sekarang tak dapat anak. Maknanya tak ada apa, tak ada masalah. Ada zuriat, boleh hafal Quran, boleh belajar. Baik, yang kita sambut baru ni, haul Imam Haddad. Imam Habib Abdullah Haddad. Dia umur berapa? Katanya 4 tahun katanya. Dia buta. Kan dia buta. Daripada kecil lagi buta. Dia kena demam panas. Tapi dia hafal Quran, umur 7 tahun dah hafal Quran. Katanya umur 7 tahun, tiap-tiap hari dia solat 200 rakaat. Macam mana kita? Tapi kita cerita macam ni, lain macam ni ada. Ya ke? Tak apa. Okey. Ya. Itu riwayat-riwayat daripada guru kita ke guru kita sampai ke sana. Bagaimana kalau buta akhirat? Sedangkan dia tak pernah buta dunia. Dia tak ada pengalaman. Dia tahu ke sana ke sini, dia boleh pergi, dia boleh celek, dia boleh tengok, dia boleh rasa. Sampai akhirat Allah kata kami butakan dia. Wa nahsyuruhu, kami himpunkan dia pada hari kiamat nanti a'ma, buta. Sebab apa punca dia? Punca dia rasa dia nak hidup dengan ilmu dia. Dia pakar. Saya pakar ekonomi. Akhir sekali ekonomi riba. Saya pakar masyarakat. Ya, akhir sekali menyusun masyarakat dalam keadaan derhaka kepada Allah dengan segala-galanya. Kenapa? Dia pakar. Habis dia di akhirat nanti. Sebab itulah, inilah 4 perkara tadi ingat ya. Baik. Kemudian teks yang bawah tu. Fakam baina ma yakunu bi amrihi. Fakam tu, kalau fa tu tapi selalu tak diterjemah, tak apalah. Fa tu maka. Kam baina ma yakunu, betapa berbezanya antara seorang bi amrihi, yang melaksanakan sesuatu atas dasar perintahnya, wa baina ma yakunu bihi, berbanding yang melakukan sesuatu dengannya, iaitu dengan bantuannya.
Ya, di sana ada perbezaan di antara dua manusia. Kita dengan sesiapa pun tak kira lah. Pertama, beza kalau kita ni seorang yang kita laksanakan segala apa yang kita laksanakan, solat, puasa, zakat, segala-galanya ni atas dasar Allah perintah. Beza dengan seorang lagi, iaitu orang yang melakukan segala-gala perintah Allah itu bukan sekadar Allah perintah, tapi merasai dengan bantuan Allah. Sebab tu dia boleh melakukan perintah Allah. Ni dah kita sebelum ni kita dah bagi tahu ni. Beza antara orang yang hidup semata-mata dengan syariat dengan orang yang hidup dengan syariat dan hakikat. Saya ulang balik dengan contoh yang paling mudah. Ataupun kita baca sekejap bawah tu pun boleh. Ya. Kedua-duanya nota kaki angka 45 tu. Kedua-duanya sama ada orang yang melakukan sesuatu ibadah kerana perintah dan orang yang melakukannya kerana merasa kebersamaan bantuan Allah dalam beribadah, dalam ibadah tersebut mempunyai kemuliaan ketaatan di sisinya. Okay. Namun kedua-duanya berbeza dari sudut peringkat kehambaan. Beza tu bukan beza yang satu salah yang satu betul, tak. Beza pada tingkatan maqam. Kenapa dia solat? Sebab dia ikut perintah Allah. Alhamdulillah, bagus dia. Kenapa dia puasa? Kenapa dia itu? Sebab dia ikut perintah Allah. Dan dia merasakan dia yang melakukan perintah itu. Okey tak? Okey. Allah suruh saya solat, saya solat lah. Allah suruh saya puasa, Allah perintah saya, dah wajibkan puasa, maka saya puasa lah. Saya. Tadi kan kita belajar jangan rasa saya. Ini ni bukan kita nak bagi tahu kat orang ni. Ini diri kita dengan Allah. Diri kita dengan Allah. Merasai diri kita dengan Allah. Maka di saat kita solat tu, apa kita rasa dengan Allah? Kita rasa kita taat kerana Allah perintah. Satu. Yang kedua, kenapa dia solat? Kerana dia mampu solat ni. Dia boleh solat ni. Bukan sekadar dia nak mematuhi perintah Allah, tapi Allah membantu dia mentaati Allah. Sebenarnya kita tak mampu nak taat satu pun kalau Allah tak bantu kita untuk mentaati dia. Kerana kita tak ada apa-apa. Tadi kan dah belajar tadi. Kita tak ada ilmu, kita tidak ada kekuatan, kita tidak ada kemampuan, kita tidak ada kebijaksanaan, kita tidak ada apa-apa. Tak ada kita. Yang adanya Allah. Dia yang maha berkuasa, dia yang maha segala-galanya. Jadi setiap tingkah laku kita ni, macam saya cakap sebelum ni lah, nak ulang lagi sekali. Setiap kelipan mata ni, setiap denyutan jantung ni, setiap hembusan nafas ni, setiap bicara patah-patah bicara ni, setiap langkah yang kita berjalan ni, setiap detik waktu yang kita lalui ni, semuanya adalah izin, kehendak, bantuan, taufik, hidayah, izin, kudrat dari Allah. Bahasa mudahnya, la haula wala quwata illa billah. Apa makna bi? Dengan Allah. Tak ada daya, tak ada upaya, tak ada kekuatan, tak ada segala-galanya, melainkan dengan bukan dari. Dari, kalau kita belajar tadi, dari Allah yang bagi kat kita, kita boleh buat. Tak. Yang ni bi ni Allah yang bantu kita buat. Allah. Kita ni buat ni, kita nak angkat satu jari ni, Allah yang bagi kudrat untuk kita angkat. Kita hembusan nafas, kita tarik balik hembusan itu, Allah yang izinkan, yang gerakkan. Mana dalil? Cuba tengok orang mati tu. Kenapa dah tak mampu? Kenapa dah? Tengok orang sesak nafas tu. Nanti orang cakap pula, ya dah mati. Sebab ya dah mati, Ustaz. Roh dah keluar. Cuba tengok kat hospital yang jenis sesak nafas tu. Ya, orang sesak nafas, ya Allah, sedih kita tengok. Ya. Dia tarik tu, habis. Nak keluar balik tu, ya Allah. Orang asma je lah, cuba tengok orang asma tu. Dia nak hembus pula. Dia nak tarik tu. Habis. Sekarang ni okey dah kan? Sekarang ni kalau tanya berapa kali hembus, berapa kali, kita pun tak tahu berapa kali. Kadang-kadang, aku masih bernafas. Ringannya perjalanan pernafasan itu. Sistem dia lancar. Siapa yang urus? Yang lancar-lancar ni mesti ada. Trafik tu lancar lah sebab ada polis. Ya. Jam tadi ya jam. Tapi kenapa dah lancar? Tengok, patutlah lancar. Depan ada polis. Mana yang ada yang urus? Satu company, satu negara pun, kenapa berjalan lancar ekonominya, apa semua segalanya? Sebab ada yang urus. Kalau yang lain, you boleh terima ada yang urus. Dunia ni tak ada yang urus. Kita ni siapa urus? Allah lah sebab belajar ni.
Okeylah, betul lah tu. Alah, tadi Ustaz tanya, saya jawab tak betul. Betul lah tu. Sebab belajar ni. Kalau tidak, siapa yang urus? Aku. Ya. Ini pengalaman I ni. Ya. You kalau nak jadi macam I, you kena ikut I. I ni pengalaman. Oh, dia sandar kat diri dia. Tanpa sepatah pun menyebut, Alhamdulillah, apa yang ada pada saya ni anugerah dari Allah. InsyaAllah saya akan berkongsi dengan tuan-tuan. Dan bila mana tuan-tuan dan puan-puan dapat ilmu daripada saya, jangan sandar pada diri saya, sandarlah pada Allah. Allah semua yang memudahkan. Kan cantik bunyi dia. Orang ni lagi hebat, lagi tinggi maqam di sisi Allah. Tak kena gaya. Dia ni nampak businessman tapi dia wali Allah. Dia ni nampak doktor pakar tapi dia wali Allah. Dia ni nampak ustaz tapi tak tahu apa. Betul. Kerana ustaz tu sendiri, dia rasa dia. Aku pandai. Aku belajar. Aku ke Mesir. Aku ke Jordan. Aku pergi Saudi. Aku pergi Pakistan. Aku belajar. Aku hafal hadis ni. Sekarang Allah bagi aku pandai. Itu macam disebut Allah juga. Kita dah biasa. Aku yang pandai. Hadis-hadis aku dah belajar. Aku pakai hadis. Keluarlah. Aku pakai hadis. Orang Malaysia ni aku paling pandai, aku paling pakai hadis. Mengaku diri sendiri. Ini yang bahayanya. Tuan-tuan you yang mengaku tu. Aku ada doktor. You ada? Ada? You ada doktor. Kalau you ada doktor, I pun ada doktor. Doktor you first class ke second class? Ini sombong, manusia-manusia sombong. Betul, tengoklah. Tengoklah. You kan ustaz, tapi you ustaz biasa. I ni syekh tau. Inilah dunia yang ada. Sebab tu saya kata, kadang-kadang orang kampung tu lebih wali daripada kita lah. Kerana mereka sangat-sangat bergantung sepenuhnya dengan Allah. Kita ni kan orang kaya kan. Oh, ini semua orang kaya. Tak adalah gurau ya. Amin. Tak adalah Ustaz, tak adalah. Jadi kita mengikut apa yang kita sangka. Okey. Okey dah tu. Alhamdulillah. Allah. Jadi beza antara dua orang. Satu orang yang sekadar melaksanakan sesuatu perintah, maka dia laksanakan. Okey, dia bagus. Dia hamba Allah. Mana bukti? Sebab dia ikut perintah Allah. Tapi yang seorang lagi tinggi kehambaan dia. Kerana dia melakukan perintah Allah, bukan dia rasa diri dia yang hebat, diri dia yang pandai, tapi segala dengan bantuan Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau datangkan aku ke kelas ni ya Allah. Hari ni aku dapat berada dalam majlis ilmu dalam taman syurga ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kalau Engkau tak datangkan aku, ya Allah, tak sihatkan betul badan aku, tapi sihat semata-mata belum tentu. Saya ulang lagi sekali ya Allah, terima kasih ya Allah. Pertama Engkau sihatkan aku ya Allah. Tapi dalam masa yang sama Engkau yang gerakkan langkah-langkah aku untuk datang ke sini. Dan bila mana aku datang ke sini ya Allah, Engkau beri kekuatan untuk aku belajar, untuk aku faham. Ya Allah, terima kasih segala-galanya ya Allah. Sebab ada orang sihat tak datang juga. Betul ya? Ada orang sampai ke sini, duk main kat luar tu juga. Contoh kan. Okey ya? Alhamdulillah. Selesai. Muka surat 39 tu ada sedikit berbaki. Adapun orang yang melakukan ibadah dengan rasa kebersamaan bantuan Allah. Ni bicara rasa tau. Maka kalau tak rasa, minta dengan Allah rasa tu. Ya Allah, Kau tolong datangkan dalam hati aku ya Allah. Aku sentiasa rasa bahawa aku denganmu ya Allah. Apa makna denganmu? Dengan bantuanmu, dengan taufikmu, dengan hidayahmu. Itu kebersamaan. Maka dia berinteraksi kepada Allah dengan Allah. Dengannya tu dengan Allah. Nya dengan N huruf besar tu kan. Kalau saya, penulisan saya ni, tapi sebenarnya betul di sini. Sebab dalam teks asalnya dia guna dhamir. Apa makna dhamir? Kata ganti nama. Kenapa bahasa Arab lebih tepat guna kata ganti nama? Kerana dhamir ni ada dua maksud. Satu maksud dhamir, kata ganti nama. Satu maksud dhamir, sesuatu yang terpendam di hati, yang tak nampak. Sebab tu dhamir tu dia tak nampak. Isim tu yang nampak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kadang-kadang Allah kata huwallazi arsala. Dialah Allah. Dialah. Itu tak nampak dah. Siapa dia?
Tapi oleh kerana ulama telah menafsirkan dia kat situ adalah Allah, tapi kalau ulama tak tafsirkan Allah kat situ, kita pun dia siapa pula? Dia Nabi Muhammad ke? Dia Allah. Sebab Quran ni turun pada baginda Nabi Muhammad atau dia Nabi yang lain. Tapi ini yang dikatakan apa makna dhamir? Sesuatu yang tak nampak, yang tersembunyi. Di mana? Di sini. Maka bila mana digunanya supaya nya tu masuk ke sini, merasainya di lubuk dhamir, di dalam hati, jauh lubuk hati kita. Tapi oleh kerana kita nak guna bahasa Melayu supaya jelas, ada pun orang yang melakukan ibadah dengan rasa kebersamaan, dengan rasa kebersamaan bantuan Allah, maka dia berinteraksi kepada Allah dengan Allah. Atau kalau kita nak terjemah perkataannya, kita sedang berinteraksi dengan Allah ni ya. Setiap waktu, setiap saat ni, ke mana saja kita pergi, apa saja kita lakukan, tak pernah satu pun kita terlepas hubungan kita dengan Allah, interaksi kita dengan Allah. Cuma kita sedar atau tidak, kita rasa atau tidak, kita tahu atau tidak, itu masalah kita, bukan masalah Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia sentiasa bersama dengan kamu di mana kamu berada. Maka di saat kita ni dengan Allah berinteraksi, berhubung dengan bantuan Allah, dengan apa? Juga dengan dia. Jadi dengan maksud yang lain, dengan bahasa lain, kita nak kata apa dengan bahasa mudah yang lainnya? Sebab tu ulama-ulama dia guna bahasa begini. Kita dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Kita hidup dengan Allah. Kita buat sesuatu kerana Allah. Semua dia buat lingkungan begitu. Maknanya tidak ada satu ruang pun dalam hidup kita ke mana kita pergi, satu waktu pun, masa yang kita lalui, satu keadaan kehidupan kita yang kita sedang lalui kehidupan itu, terlepas satu pun dari dengan kepada Allah. Boleh faham ayat tu ya? Berinteraksi kepada Allah dengan Allah. Kerana kalau tidak dengan bantuan Allah, tak ada satu pun kita boleh melafazkan kalimah-kalimah Allah, kalimah Quran, kalimah solat. Ya, tak ada. Tak ada satu pun boleh kita rukuk kalau tidak Allah bantu kita untuk rukuk. Kerana berapa ramai manusia yang boleh berdiri mendaki gunung, ya, merentas lautan, satu rukuk pun tak mampu nak rukuk pada Allah. Apa masalah? Itulah. Boleh insya-Allah. Baik, seterusnya teks yang ke-39, muka surat 39, teks yang sebelah. In kunta qa'iman bi amri khadi'at lakal asbab. In, jika atau jikalau, kunta qa'iman, kamu melaksanakan sesuatu bi amrihi, atas dasar melaksanakan perintahnya. Jika kamu melakukan sesuatu tu tak kira lah apa sahaja, termasuklah ibadah-ibadah yang dilakukan atas dasar perintahnya. Khadi'at lakal asbab, maka seluruh sebab akan tunduk kepadamu. Seluruh sebab akan tunduk kepadamu. Apa maksud? Jadi kita baca dulu, nanti nota kaki bawah kita baca. Wa in kunta qa'iman bihi, jika kamu atau seandainya kamu melaksanakan sesuatu, qa'iman tu mendirikan, melaksanakan sesuatu, bihi dengannya, dengan bantuan dia. Tada'at lakal aqwan, maka bergerak, tunduk kepadamu akan sekalian makhluk. Jadi kalau kita bergerak dalam hidup kita ni, solatnya, baca Qurannya, segala-galanya, dan selain daripada solat dan baca Quran itu, bekerjanya, berekonominya, berkeluarganya, seluruhnya kita berjalan dengan dia, dengan bantuan Allah. Ingat dia. Aku tak mampu nak buat ni kalau Allah tak tolong tu. Aku tak mampu nak selesaikan kalau Allah. Aku tak mampu jadi suami yang baik kalau Allah tak jadikan aku suami yang baik. Aku tak mampu jadi isteri yang solehah kalau Allah tidak jadikan aku. Semua. Ya. Dan kadang-kadang orang, kenapa datang rajin akhir-akhir ni datang belajar? Saya ustaz, saya nak usaha belajar sebab saya nak jadi orang baik. Saya. Ustaz tolong doa ya supaya saya jadi orang baik. Saya. Ustaz tolong doa supaya Allah jadikan saya orang baik. Dan kena doalah pada Allah, ya Allah, Engkau tolong jadikan aku orang soleh, ya Allah. Ya Allah, tolong jadikan aku orang solehah, ya Allah. Sebab tu saya pernah sebut sebelum ni, dah lama saya kata. Kadang-kadang mungkin inilah jawapan pada diri. Belajar tak pernah berhenti. Ya. Saya bukan nak ulang benda sama, tapi pengalaman saya. Kenapa? Dan saya selalu jumpa orang, tolong doakan saya jadi orang soleh. Sebab kenapa saya belajar? Sebab dulu kita rasa kita, ya, duduk di pondok, pergi ke Mesir, pergi ke Hadramaut Yaman, duduk bawah tarbiyah guru, ya, sampai sekarang. Belajar sampai sekarang tak berhenti.
Tak soleh-soleh juga rupanya. Betul. Bila mana kita baca kisah-kisah para salafus soleh, kalau nak tahu kita soleh tuan-tuan ya, kalau perempuan nak tahu perempuan soleh, cuba perempuan baca wanita-wanita yang solehah dalam Quran, wanita-wanita yang solehah di dalam sirah-sirah baginda Nabi. Ya, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Aisyah, cuba baca. Ya, cuba baca mereka bagaimana mereka. Cuba baca kisah Rabi'atul Adawiyah. Cuba baca kisah Sayyidah Zainab. Cuba baca. Tak masuk senarai kita dalam tu. Cuba kita baca. Subhanallah, ya Allah, kalau beginilah. Sebab tu senarai ahli syurga ni yang paling bawah soleh. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi kata guru saya, ini menggerunkan kita. Kalau kita tak sampai kepada soleh dengan solehah ni, tak ada dah senarai kelima. Kenapa? Kerana senarai kelima ni adalah ahli neraka. Jadi sekarang ni macam mana nak jadi soleh? Minta tolong Allah. Dia yang akan jadikan kita soleh. Ya Allah, jadikan aku suami yang soleh, ya Allah. Jadikan aku isteri yang solehah, ya Allah. Ya Allah, aku doa kepada anak-anak aku, kau jadikan anak-anak aku anak yang soleh dan solehah. Ya. Sebab tu berapa ramai ibu bapa, sehebat mana dia, kan? Ustaz, tuan guru, syekh, profesor, anak dia orang lain yang didik. Alah, kita guru Quran kan? Kita ni guru Quran. Anak kita tak boleh ngaji Quran dengan kita. Tak pandai. Ya. Betul. Dengan saya tak boleh. Satu huruf tak lepas, rotan tiga kali. Tak nak dia. Tak mahu dia. Akhir sekali kita bawa ke lain. Mana yang orang lain? Ya akan tolong. Okeylah, insyaAllah ya. Gitulah. Baik. Kita ulang balik teks dia tadi supaya kita menyerap rasa, memahaminya. Sebab kita nak faham dengan rasa, faham dengan akal, kita dah cukup faham dah. Jadi, in kunta qa'iman, diulang lagi sekali, seandainya kamu melakukan segala-galanya perintah Allah, diamrihi dengan sebab perintah Allah, maka khadi'alakal asbab, akan ditundukkan kepadamu segala asbab. Apa maksudnya? Maksudnya Allah mempermudahkan urusan hamba-Nya itu untuk melataatinya. Ya, Allah akan mudahkan dia. Segala sebab-sebab yang membawa dia nak taat kepada Allah, Allah pun mudahkan. Ya, kerana apa? Kerana dia ingin melaksanakan perintah Allah. Tetapi orang yang satu lagi ialah Allah akan tundukkan seluruh alam ini. Bukan beberapa sebab-sebab tertentu. Contoh, kita nak pergi ke mana? Nak pergi ke Mekah kan? Allah akan mudahkan urusan ni. Urusan apa? Urusan visa, urusan pendaftaran. Sampai ke sana pula Allah mudahkan urusan. Ya, tahu lah pergi haji kan? Nak ke sana ke sini mudah. Itu sebab-sebab Allah mudahkan. Sebab apa? Sebab Allah tengok kita jujur untuk menunaikan perintah Allah. Sebab tu kadang-kala nak pergi ke Mekah ni, sama ada nak buat umrah sekalipun, dia bukan soal duit semata-mata. Kadang-kadang ada orang berapa yang tak ada duit, tapi tiba-tiba Allah hantar je dia. Ada orang banyak duit, tak sampai-sampai pun. Tak sampai. Kenapa? Kerana dalam diri dia mungkin tak ada rasa nak menunaikan perintah Allah, maka Allah tidak memudahkan urusan-urusan. Tapi Allah tengok dalam niat tuan-tuan semua, perempuan semua niat. Kan dalam hati tu nak belajar tiap-tiap pagi Jumaat dan hari-hari yang lain. Maka Allah mudahkan. Ada orang duduk dekat aja. Betul ya? Rumah dia sebelah masjid aja. Tak sampai dia. Kenapa? Tak ada dalam diri dia untuk menunaikan perintah Allah. Di mana? Di rumah Allah. Akhir sekali, Allah tak mudahkan dia. Itu kena tahu juga tu. Kenapa lah orang ni mudah dia buat itu, buat ini. Kerana dalam hati dia nak buat mengikut Allah. Dia nak buat mengikut kehendak Allah, perintah Allah. Itu mudah lah. Tapi kalau dia nak buat mengikut diri dia semata-mata, mungkin mudah, mungkin susah. Sebab Allah tak akan bantu, kerana dia bergantung pada diri dia. Baik, tapi yang hebat lagi, yang ni yang kita nak ni. Sebab tu kita kalau boleh, makin kita dekat dengan Allah, makin makam kita makin tinggi, makin naik di sisi Allah. Walaupun orang pandang kita tak ada dengan pandangan apa pun. Sebenarnya kita ni nak apa lagi dengan pandangan orang? Apa lagi nak? Agak-agak perempuan nak apa lagi orang pandang perempuan? Pandai, bagus, cantik. Nak lagi? Tak apalah. Orang nak pandang kita baik, silakan. Nak pandang kita tak baik, silakan.
Kerana baik dan buruk itu bukan dia yang tentukan, Allah yang tentukan. Orang nak pandang kita cantik ke tak cantik, pedulikan dia. Kenapa? Kerana Allah itu, dia yang cipta kita. Dia tahu hakikat cantik kita. Siapa cakap? Allah. Mana dia cakap? Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Okey. Apa? Nak cakap apa lagi? Orang nak hormat kita, tak hormat kita, tak ada masalah. You nak hormat, tak apa. You tak nak hormat. Okay, sebab tu, wali-wali Allah kan, dia peduli apa dengan? Ada Allah, saya teringat kata-kata siapa ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Hasan Basri kata silap. Orang kata, kenapa engkau tak peduli orang cakap kat itu? Ya, kenapa engkau tak peduli? Dia kata, kenapa engkau harus peduli dengan kata-kata orang? Ya, dengan pujian ke, dengan celaan ke? Kau tak peduli. Kenapa? Kerana aku lahir seorang-seorang aja. Aku akan mati nanti pun seorang aja pun. Aku duduk dalam kubur seorang juga. Aku jumpa Allah akhirat nanti, aku juga yang kena soal seorang-seorang. Jadi kalau semua daripada awal sampai akhir aku masuk syurga pun aku seorang aja pun. Apatah lagi kalau aku masuk neraka pun aku dihubang seorang aku je. Jadi kenapa aku harus peduli dengan kata-kata orang? Tengok. Apa makna? Hanya dia dengan Tuhan. Jadi hidup ini hanya aku dengan Tuhan. Yang pastinya Allah tahu aku baik. Baik itu bukan baik dengan orang, baik dengan Allah. Tak payah cakaplah kita baik dengan orang kalau buruk dengan Allah. Kita nampak, ini tiba-tiba orang kata orang kafir yang baik, yang jujur, lebih baik daripada orang Muslim yang tak jujur. Tengok, orang ni dia sedang keliru. Kalau betul kafir itu baik, kenapa Allah humban neraka selama-lama? Kenapa? Kalau Muslim tu betul-betul jahat, kenapa sampai satu masa walaupun masuk neraka Allah angkat kembali ke syurga? Mana yang baik sebenarnya? Gitulah. Batu baik dan buruk jangan diukur pada mata kita, pada rasa diri kita. Baik dan buruk pada Allah. Kalau baik dan buruk pada Allah, biar kita baik dengan Allah, Allah akan jadikan kita baik dengan semua orang. Jangan cari baik dengan semua orang, tapi perangai buruk dengan Tuhan. Inilah. Okey ya? Banyak okey lagi ni ya. Allah, moga-moga Allah bagi saya dengan tuan-tuan dan puan-puan faham. Yang bagi faham tu siapa? Allah. Tapi ustaz, tapi saya belajar dengan ustaz lebih faham sikit. Dia cakap gitu ramai. Mudah faham lah dengan ustaz ni. Tak, nanti saya akan buat payah faham. Allah yang bagi faham. Puan-puan, kitab ni payah ni. Kitab ni berat ni. Tapi saya rasa daripada awal dulu, saya rasa saya sendiri dan puan-puan sendiri, lancar saja kita belajar kan. Seronok je kita belajar. Saya pernah cakap, saya pernah berhenti. Saya pernah baca 2 kali di sebuah surau. Saya merasai mereka sedang melalui suatu saat-saat yang begitu sekali sukar. Dan bela-bela. Akhir sekali ada datang. Saya rasa saya tak faham. Ada seorang datang, ustaz, kami tak faham lah ustaz. Tapi saya hurai macam ni lah. Tak faham. Habis tak faham macam mana? Betul ke ni? Oh yalah, kami dah bincang semua sekali. Kalau boleh ustaz tukarlah kitab lain. Tukar kitab lain, tuan-tuan. Tapi kita ni makin seronok baca. Bukan nak cakap dia tu tak faham, wallah alam, atau kita cepat faham kerana kita ni tak juga. Allah. Ya. Mungkin hati kami ikhlas kot ustaz. Tak payahlah. Allah bagi kita faham. Dan yang kalau kita ikhlas, ya mungkin siapa yang bagi ikhlas tu? Allah juga. Gitu lah. Okey, penutup untuk hari ni. Masa dah habis dah. Dah habis dah. Allah buat kita rasa sekejap. Sebenarnya dah lama. Dah lama dah ni. 1 jam lama. Subhanallah. Tak sanggup kita nak menunggu 1 jam. Baik, orang yang beribadah, akhir sekali penutup dia dalam teks tadi, nota kaki angka 47. Orang yang beribadah dengan merasa kebersamaan Allah dan bantuan Allah. Kebersamaan tu kalau nak lagi cantik, letak perkataan dengan, kebersamaan dengan Allah. Tapi bahasa ringkasnya biasanya ma'allah. Dan bantuan Allah akan lebih dipermudahkan urusannya dengan perkara-perkara yang tidak disangka-sangka.
sehingga seluruh makhluk ni Allah tundukkan kepada orang tersebut. Apa makna seluruh makhluk Allah tundukkan? Tengoklah, ada orang ni dia pergi ke Mekah, Allah lipat bumi pada dia, 2 langkah sampai. Orang lain tunggu giliran tu satu hal, tunggu apa lagi? Macam-macam lah. Tuan-tuan ada tahu lah. Ada orang ni solat, bagi salam, tengok-tengok duduk dalam Masjidil Haram. Ni cerita wali-wali, kita cerita ni wali, bukan orang biasa. Mana tahu? Cuba bacalah kitab para wali Allah tu. Wali-wali. Habis, ya ke macam tu? Wali-wali ni kan dia ada karamah. Apa makna karamah? Karamah tu kemuliaan yang Allah beri kepadanya pada makna umum. Karamah tu pemberian yang Allah bagi kepada dia pada makna umum. Ya. Karamah. Kemudian, apa makna karamah lagi? Khariqul adah. Sesuatu yang menyalahi adat kebiasaan. Tak logik. Ya, memang tak logik lah sebab dia menyalahi adat kebiasaan. Jadi, itu kenapa tu? Kerana mereka telah sampai satu tahap segala-galanya mereka serah kepada Allah. Bapa belilah satu buku, ada satu buku tu 72 wali-wali Allah kan, cerita daripada wali yang ni, kisah-kisah mereka. Kitab tu terkenal, nanti saya rujuk balik mengesahkan kitab tu. Baca kadang-kadang kita baca macam mana mereka ni dimudahkan oleh Allah. Tapi ujiannya berat juga. Silakan. Apa tu? Kalau kaedah mudah begini, la ya'riful wali illa al-wali. Tidak mengenal wali kecuali wali. Ini kadang-kadang orang awam macam kita ni sukar sikit untuk mengenal wali-wali Allah. Kerana apa? Kerana wali-wali Allah ni adalah kekasih-kekasih Allah. Dan kekasih-kekasih Allah ni macam kekasih kita lah. Mana ada kita nak tunjuk kat orang? Ya? Kalau kita dakwa dia kekasih kita, kemudian tunjuk kat orang ni, tunjukkan ni, itu bukan kekasih. Ni dia kata, ni kekasih saya. Kemudian biarkan kekasih tu pakai yang mendedahkan aurat. Kemudian biarkan kekasih tu buat live TikTok dan sebagainya. Kemudian bawa kekasih tu ke majlis-majlis, dia pakai mendedah aurat, tunjuk ke orang ni. Itu bukan kekasih. Itu tak tahulah apa. Dia nak membinasakan kekasih ni, mesti menjaga kekasihnya sebaik mungkin. Sampai tahap kekasihnya itu tidak dipamerkan kepada sesiapa. Okey. Jadi susah sikit nak kenal kekasih Allah. Maka doa, ya Allah, engkau rezekikan kepada aku, ya Allah, izinkan kepada aku, ya Allah, untuk aku mengenali wali-walimu, kekasih-kekasihmu, ya Allah. Pertemukan aku, ya Allah, dan biar aku mengenalinya dengan izinmu, ya Allah. Kadang-kadang kita mengenali dia dengan melalui orang-orang lain, guru-guru yang lain, yang pernah ada pengalaman dengan wali-wali Allah, kerana mereka juga kekasih Allah. Gitu aja lah. Allah, kita setakat tu dahulu insya-Allah ya. Di sini ada beberapa doa. Ada doa. Allah banyak ini. Doa yang pertama untuk Nur Alisha Safia, diuji dengan serangan saraf seluruh badan. Kemudian doa untuk anak lelaki, kesembuhan anak lelaki Muhammad Syafiral, kritikal kerana slip disc. Kemudian kepada Puan Nur Mastika, menjalani pembedahan buang nanah dalam hati. Encik Misri menjalani pembedahan buang batu karang dalam usus. Allah ujian ya. Kemudian doa untuk ibu mertua saya, Hajah Nuraihan. Baiklah, kita baca begini insya-Allah ya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghama wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma anzil alaihi ya Allah ala Muhammad Syafiral ya Allah, wa anzil alaiha ya Allah ala Nur Alisha Safiyah ya Allah ya arhamar rahimin, wa ala Puan Nur Mastika ya Allah, wa ala Misri bin Saimun ya Allah
Ya Allah, Allah ma'anzin alaihi, ya Allah, alaiha, ya Allah, Hajjah Nuraihan, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Summa ila, ya Allah, ala Salwa wa Jamayyah, ya Allah. Allah ma'anzil alaihim, ya Allah, dawaan min dawaik, wa shifaan min shifaik, wa rahmatan min rahmatik, wa barakatan min barakatik, ala hazihi al-awja' wal amrad wal asqam. Fatabra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa, ya Allah, khusus kepada nama-nama yang kami sebut, nama-nama mereka, ya Allah, sedangkan Engkau Maha mengetahui segala-galanya, ya Allah. Kau turunkanlah kepada mereka, ya Allah, kesembuhan daripada kesembuhan-Mu, ya Allah, penawar daripada penawar-Mu, ya Allah, ubatan daripada ubatan-Mu, ya Allah, ya Allah, rahmat daripada rahmat-Mu, ya Allah, sehingga menyembuhkan penyakit mereka, ya Allah. Kesembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Kesembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Kesembuhkanlah segala penyakit mereka, ya Allah. Engkau permudahkanlah segala urusan perbuatan mereka, ya Allah. Engkau berilah kesabaran kepada mereka, ya Allah, dan kepada semua ahli keluarga mereka, ya Allah, agar mereka mampu melalui ujian-ujian daripada-Mu, ya Allah. Dan berilah keyakinan kepada kami juga dan kepada mereka, ya Allah, bahawa setiap ujian daripada-Mu ada sesuatu yang akan Kau balas dengan seindah-indahnya di syurga nanti, ya Allah, bila mana kami bertemu dengan-Mu, ya Allah. Berilah kesabaran kepada mereka, ya Allah. Sekali lagi kami mengulangi kepada mereka, ya Allah, keturunkanlah kepada mereka kesembuhan daripada kesembuhan-Mu, ya Allah, penawar daripada penawar-Mu, ya Allah, ubatan daripada ubatan-Mu, ya Allah, kasih sayang daripada kasih sayang-Mu, ya Allah, sehingga menyembuhkan penyakit-penyakit mereka, ya Allah, dan memudahkan urusan mereka, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Sattar, ya Jabbar, ya Muntaqim, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allah ma'anzil alaihim, ya Allah. Allahumma innahum sa'aluna, ya Allah, ma laysa indana wa huwa indaka kasirun, ya Wahhab. Fahab lahum shifaan, ya Wahhab. Fahab lahum dawaan, ya Wahhab. Fahab lahum rahmatan wa barakatan min indika, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Allah mashfi mardahum, ya Allah. Allah mashfi mardahum, ya Allah. Allah mashfi mardahum, ya Allah. Wa sahih ajsadahum, ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana ammah wa salatana tammah wa la tu'adzibna yaumal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.